Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dini wasaddidni. Ya Allah, bantulah kami mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kami ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam mahabah diucapkan pada pagi Khamis 21 Rabiul Akhir 1446 Hijrah bersamaan dengan 24 Oktober 2024. Semoga kita semua berkasih sayang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah asbab taufik, hidayah, inayah dan irada Allah berserta limpahan kasih sayangnya atas takdir dan takdirnya dihimpunkan lagi kita dalam halaqah ilmu yang bertajuk Pemuda Al-Kahfi bersama dengan yang dihormati Al-Fadil Ustaz Haji Sabran Jamil bin Abdul Razak dengan izin Allah atas jemputan yang berusai barisan pihak pengurusan Pertubuhan Gemenur Iman di bawah pimpinan yang dikasihi Bonda Hajah Nur Akia binti Haji Mat Piah. Tak dilupakan yang dialu-alukan para hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Diingatkan para hadirin menjaga butang dan button mic dan video di peranti masing-masing bagi memastikan kelangsungan kuliah berjalan lancar, dan sesi soal jawab akan dibuka selepas tamat syarahan Al-Fadil Ustaz yang dihormati. Juga saya mewakili pihak pengurusan Gemenur Iman mohon maaf atas kesilapan yang berlaku tadi. Kita semua sama-sama terkeluar daripada jimit dan diharap maaf, dan juga kita juga berterima kasih kepada yang masuk semula. Baiklah, kita mulakan pengajian kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Quran pimpinan Al-Fadil Ustaz yang disegani. Lalu seterusnya mulakan halaqah ilmu kita pada pagi yang berbahagia ini. Falyatafaddal masykura ya Al-Fadil Ustaz. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Terima kasih saudari Pusi Majlis, Barisan Kepimpinan Gemenur Iman, Puan Hajah, ibu-ibu, datin-datin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya rafaqkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia, inayah dan kasih sayangnya kita dapat sama-sama bertemu pada pagi yang berbahagia hari ini. Hari ini dah pun bertanggal 24 Oktober bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati pertemuan kita insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in. Dan doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, di Sudan, di Afghanistan, agar Allah Subhanahu wa taala kurniakan kekuatan dan kemenangan. Dan kita juga berdoa pada Allah Taala agar kita juga dikurniakan kekuatan yang sama untuk menempuh ujian kehidupan. Lebih-lebih lagi untuk menuju bulan Rejab yang akan kita masuk kurang lebih 2 bulan 9 hari lagi. Ya, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syakban. Lepas tu pula 2 bulan. 2 bulan menuju Syakban, 2 bulan menuju Rejab dan 2 bulan menuju Ramadan Al-Mubarak.
Baik, sidang hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, insyaAllah pada pagi ini kita bicarakan tentang satu kisah yang dipanggil kisah pemuda Al-Kahfi ataupun dipanggil People of the Cave, lelaki ataupun manusia yang duduk di dalam gua. Cerita Ashabul Kahfi ni perempuan sekalian terkandung dalam suratul Kahfi, yang mana surah Al-Kahfi ini dipanggil Al-Itaqul Uwal, antara surah yang terawal yang diturunkan kepada umat Islam sebelum hijrah ke Habsyah. Sebelum hijrah ke Habsyah ni maksudnya berlaku selepas Nabi berdakwah secara terang-terangan. Dakwah secara berahsia 3 tahun. Lepas tu dakwah secara terang-terangan 2 tahun. Dalam tempoh itu sebelum hijrah ke Habsyah tahun ke-5. Dalam tempoh itulah bila mana Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan, maka orang-orang Quraisy memberikan tekanan yang amat dahsyat, tapi mereka tak boleh nak kalahkan fakta-fakta yang telah disebut dalam Quran. Maka orang-orang Quraisy telah menghantar 2 orang anak muda daripada di kalangan orang Quraisy lah pergi ke Yathrib pada ketika itu, dan bertemu dengan ahli kitab. Perjalanan Mekah ke Madinah ni masa tu ialah sampai sekarang pun 400 km lebih kurang lah. Pergi dan balik hanya untuk bertanya kepada orang Yahudi macam mana kami nak mematahkan dakwah Islam ini, kerana apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini sesuatu yang sangat sukar untuk kami lawan, kerana hujah yang dibawa mirip kepada hujah-hujah yang kamu bawa, wahai ahli kitab. Lalu ahli kitab kata, tanyakan kepada Muhammad itu 3 perkara. Kalau dia Nabi, dia boleh jawab. Yang pertama, tanyakan tentang pemuda yang duduk dalam gua. Yang kedua, tanyakan tentang seorang pemimpin yang pernah memerintah timur dan barat, iaitu Zulkarnain. Yang ketiga, tanyakan tentang roh. Jadi pulanglah 2 orang Quraisy ini pulang ke Mekah dan bertanya soalan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah surah Al-Kahfi menjawab persoalan Yahudi yang disampaikan melalui orang-orang Quraisy. Daripada surah inilah, surah Al-Kahfi lah, datangnya cerita Al-Kahfi, dan menyebabkan itu umat Islam hijrah ke Habsyah. Baik. Cerita Al-Kahfi ini perempuan sekalian boleh tengok pada tafsiran Al-Quran, pada suratul Quran lah, dalam ayat ke-9 suratul Kahfi, ayat ke-9 hinggalah ayat yang ke-20 lebih. Ayat ke-20 lebih. Tapi tak apalah, kita ambil secara umum saja khulasah ataupun yang dipanggil penceritaan Ashabul Kahfi. Kita bukan nak tadabbur, kita nak cerita. Kalau tadabbur, ya kita kena tengok Quran. Sekarang ni kita nak cerita Ashabul Kahfi, macam manakah keadaan mereka. Baik. Kisah Ashabul Kahfi, tidak akan ada orang boleh mengaku dia beriman kepada Allah, melainkan dia kena beriman pada cerita Ashabul Kahfi. Cerita yang dimaktubkan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lampau. Maknanya siapa yang mengaku dia beriman pada Allah, dia kena beriman pada cerita Ashabul Kahfi. Dan yang paling menarik, cerita Ashabul Kahfi ni bukan di zaman kita sahaja, bukan di kalangan umat Nabi Muhammad SAW saja yang kena beriman. Orang Yahudi pun kena beriman, orang Nasrani pun beriman. Yahudi dan Nasara, mereka juga mengimani cerita Ashabul Kahfi, People of the Cave. Dan cerita itu di kalangan orang Yahudi dan Nasrani berlaku dispute, berlaku pertembungan maklumat. Siapa yang lebih benar? Adakah mereka orang Yahudi, adakah mereka di kalangan agama Yahudi ataupun kalangan Nasara? Sudah pastilah di kalangan Yahudi. Tapi nak ceritanya yang berlaku dispute ataupun tempoh yang berbeza adalah berapa lama mereka tidur dalam gua tu. Berapa lama mereka tidur dalam gua. Baik. Ashabul Kahfi, mereka hidup beberapa ratus tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan menjadi Rasul. Bahkan sebahagian mufassirin mengatakan sebelum zaman Nabi Musa AS lagi. Jadi Ashabul Kahfi ini adalah Bani Israel. Ya. Ashabul Kahfi ini Bani Israel, yang mana mereka telah duduk di bawah pemerintahan seorang raja yang dipanggil Raja Daqyanus. Raja Daqyanus ini adalah raja yang sangat hebat mentadbir pada ketika itu. Dia mentadbir dengan baik, cuma sampai ke peringkat dia mengajak kaum dia untuk murtad. Murtad ini adalah lambang kepada dosa yang paling besar.
Walaupun kita dalam Quran tak sebut tentang dosa yang lain, tapi bila raja itu suruh kaumnya murtad dan mereka sambut dengan hati yang terbuka, maknanya dosa murtad pun boleh mereka terima, apatah lagi dosa yang lain. Ya. Maka disahutlah oleh seluruh penduduk kampung itu untuk murtad. Murtad besar-besaran. Maka ada di kalangan kecil, di kalangan Bani Israel tak setuju dengan murtad itu, maka diwakili oleh 7 orang anak muda ini. 7 orang anak muda ini, mereka tak nak murtad dan mereka adalah anak-anak kepada bangsawan di zaman pemerintahan Raja Dakyanus. Dan di saat mereka tidak mahu beriman kepada ataupun murtad, maka dia telah dipanggil untuk menghadap Raja Dakyanus. Lalu diperintahkan, wahai anak-anak muda, kenapa kamu tidak mahu murtad menyembah Tuhan-Tuhan yang kami sembah? Kenapa kamu masih lagi nak setia pada agama yang menyembah Allah? Lalu apa kata anak muda ni? Wahai tuanku, kalau patik bertujuh ni menyembah Tuhan selain Allah, nescaya patik termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Maksudnya walaupun mereka ni anak muda yang mentah, ya, tapi mereka tetap menjaga tutur kata bila bercakap dengan orang yang lebih tinggi. Dia tak kata tuanku dan orang besar tuanku semua sesat barat, elok benam dalam neraka. Tidak, dia tak cakap begitu. Dia kata, wahai tuanku, kalaulah patik yang buat, dia sandarkan dirinya yang buat salah. Bukan tuanku buat salah. Kalau patik bertujuh yang menyembah Tuhan selain Allah, nescaya patik bertujuh di kalangan orang-orang yang bersalah, orang-orang yang zalim. Maksudnya uslub dakwah, kaedah dakwah yang digunakan oleh pemuda ni sangat hebat. Sampai raja tak ambil hukuman. Tak jatuhkan hukuman. Selalunya kalau menghadap raja, ingkar pada arahan raja, memang confirm bercerailah badan dengan kepala. Macam cerita Nuju 4 belalang tu. Hailah belalang, bercerailah badan dengan kepala, kata dia. Maksudnya murka dengan raja, raja murka memang confirm selesai. Tapi punyalah Allah Ta'ala takdirkan anak muda ni boleh bercakap dengan raja, akhirnya mereka dibenarkan untuk berfikir. Wahai anak-anak muda, kamu diberikan masa untuk berfikir. Dan dalam masa itulah mereka dimasukkan ke dalam gua. Allah Ta'ala ilhamkan dalam hati mereka untuk masuk ke dalam gua. Para hadirin sekalian, apabila sebut tentang Ashabul Kahfi dalam Quran, maknanya ada cerita manusia yang bukan di kalangan Nabi, ada dalam Quran. Kalau ikutkan logik akal, hanya cerita para Nabi saja yang layak dalam Quran ni. Tapi maknanya ada manusia yang bukan di kalangan para Anbiya, ceritanya ada dalam Quran. Betapa besarnya kesan dalam kehidupan manusia, lalu Allah maktubkan cerita itu dalam Quran. Ada kisah Zulkarnain, bukan Nabi tapi ada dalam Quran. Ada kisah Luqmanul Hakim, dia bukan Nabi tapi ada dalam Quran. Ada cerita mak Nabi Musa, bukan Nabi tapi ada dalam Quran. Cerita Ali Imran, bukan Nabi tapi ada cerita dalam Quran. Jadi ada beberapa kisah Ashabul Ukhdud, ada dalam Quran. Ada beberapa kisah manusia yang tak ada siapa boleh mengingkarinya, melainkan kena beriman dan tahulah mereka ini hebat kerana Allah datangkan dalam Quran. Baik. Bila mana anak muda ni cakap pada tuanku, pada raja pada ketika itu, kami tak boleh buat apa yang tuanku suruh kerana kalau kami buat nanti kami yang salah. Lalu Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam gua. Itu menunjukkan apa, puan-puan sekalian? Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh pandu hati orang, boleh ilhamkan dalam hati orang manusia biasa. Sekiranya manusia itu berjuang kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu Allah pandu hatinya untuk menjaga agama dia. Maksudnya, bukan Nabi-Nabi sahaja yang dapat wahyu daripada Allah. Kita dapat juga, bukanlah wahyu, petunjuk daripada Allah, tapi tidak dipanggil wahyu, dipanggil ilham. Ya, orang yang beriman pada Allah, orang yang baik, para aulia Allah, para wali Allah yang jaga amalannya, yang warak, maka Allah Ta'ala senang untuk berikan panduan dalam hidup dia. Ini yang dipanggil ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala mengilhamkan pada manusia itu kefasikan dan ketakwaan. Tapi kalau orang itu orang yang kuat beriman, beramalnya banyak, Allah Ta'ala selalu ilhamkan kebaikan. Senang je nak buat baik.
Travel macam mana pun, aku nak cari masjid lah. Mesti cari masjid. Kalau kita ada je masa lah nak buat baik ni, itu tanda Allah Ta'ala nakkan kebaikan. Idza man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan kebaikan, Allah Ta'ala mudahkan dia, berikan dia kefahaman agama. Ya, ini yang dimaksud ilham ni tadi. Allah berikan kita kefahaman agama, itu tanda Allah sayang seseorang hamba itu. Idza ahabballahu biqaumin ista'malah. Bila Allah sayangkan seseorang hamba itu, Allah akan gunakan dia untuk melakukan aktiviti ibadah. Dia punya sibuk sampai tak ada masa untuk dipanggil nak cakap benda lara, pasal sentiasa ada aktiviti agama. Itu tanda baik. Allah Ta'ala ilhamkan dia untuk dia disibukkan buat benda baik. Lepas satu program, lepas satu program, lepas buat benda baik. Tak ada masa nak lara, tak ada masa nak tengok wayang, tak ada masa nak layan gosip, pasal dia seronok buat taat. Ya, kalau ada masa kita nak bergosip, ada masa kita nak membawang, ada masa kita nak termenung, tak tahu nak buat apa, maknanya apa? Maknanya masih lagi ada kekurangan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Ashabul Kahfi, mereka anak muda yang taat kepada Allah. Allah Ta'ala ilhamkan dalam hatinya duduk dalam gua. Baik. Dan apabila mereka duduk dalam gua, perempuan sekalian, Allah Ta'ala gambarkan bagaimana Ashabul Kahfi ini dibolak-balikkan hidup. Dibolak-balikkan. Sekejap ke kanan, sekejap ke kiri, sekejap ke kanan, sekejap ke kiri. Dan mereka tidur selama 309 tahun. Ini bukan tempoh yang pendek. Tidur selama 309 tahun. Dibolak-balikkan. Berbolak-balikkan. Tidur ke kiri, ke kanan, ke kiri. Selama 300 tahun. Dan berbolak-balikkan mereka ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Dan mata mereka seakan-akan terbuka. Ini dipanggil physical Ashabul Kahfi ketika mereka tidur dalam gua. Sampaikan orang nak singgah ke gua tu takut sebab ada anjing dan perasan ada orang buka mata. Tak macam tidur tapi buka mata. Sedangkan mereka tidur. Itu menunjukkan apa? Orang tidur buka mata pun boleh tidur. Ya, ada orang dia macam sedar tapi dia mamai. Awak ni sedar tak ni saya bercakap dengan awak ni? Ada orang dia celik tapi dia tidur. Ada orang dia tutup mata tapi dia celik. Dia macam tidur tapi dia, aku dengar ni, dengar. Itu curi-curi dengar. Dia tidur ayam. Ada orang yang buka mata tapi tidur. Ada orang tidur buka mata dia. Kita tengok mata tu buka tapi, bang, awak ni mata tu buka ni, tidur ke tidur? Kadang-kadang kita tengok suami kita tidur, mata tu buka. Ustaz, suami saya mata tak buka, mulut dia ni bapak besar dia. Mulut terbuka tu standard lah. Orang lelaki ni dia penat. Dia suka bernafas ikut mulut. Itulah kelebihan lelaki. Dia buka mulut tak apa Ustaz, bunyi tu tak tahan macam teropong kapal. Gong. Kalau macam tu kita, abang pelan sikit bang, malu ke orang bang, jiran kata ni teropong kapal mana bunyi ni. Tu penatlah kesian, dia penat ya. Jadi Ashabul Kahfi Allah takdirkan mereka tidur dalam keadaan berbolak-balik. Itu juga salah satu pertemuan sains bahawasanya badan manusia perlukan pada pergerakan. Oh tak apa Ustaz, tanda masih hidup. Badan kita diciptakan untuk bergerak. Apa jadi badan manusia kalau baring je, dia akan sakit. Ya, badan manusia akan sakit bila baring je. Sebab tu Allah Ta'ala takdirkan Ashabul Kahfi ni bergerak-gerak. Sebab badan kita perlukan pergerakan. Jangan duduk malas, tak buat apa Ustaz. Kena bergeraklah, bangun, turun tangga, naik tangga, berjalan, pergi dapur. Ini nak pergi kedai pun, naik basikal, naik Grab, masak pun malas. Nak pergi dapur malas. Kalau boleh hari tu datang, tuang sendiri. Mata tengok handphone, tengok YouTube. Dah tak kena dah. Manusia diciptakan untuk bergerak. Berjalan, bergerak, angkat senaman, pergi mencapai sesuatu. Dia ada buat satu kajian sains, dia kata manusia ni kalau dia bergerak standard movement sebagai manusia, sudah cukup untuk dia sihat. Maksudnya tangan untuk capai benda tinggi. Capai benda tinggi. Ya, badan kita dicipta untuk memeluk. Jadi kita cipta, bila kita peluk, belakang kita stretch. Bila kita capai, diaphragm kita stretch. Bila kita berjalan, kita punya otot makin bergerak. Buat secara asas pergerakan manusia, secara normal,
itu sudah memadai untuk kita kekal elastik, badan kita menjadi bergerak. Tak perlulah nak ustaz tak ada masa lah nak pergi gym, tak payah pergi gym. Pergi dapur, kemas rumah, capai kipas, lap tingkap, insya-Allah badan tu dah sihat dah. Nak kena pergi gym pula. Dia boleh berlari, dia boleh naik kereta pergi gym, naik treadmill 5 km balik ke rumah. Padahal dia ke gym tu dah 5 km dah. Apalah salahnya kalau dia berjalan pergi gym patah balik, dah selesai. Nak kena berjalan dekat dalam gym. Kan pelik manusia tu. Orang zaman dulu tak payah pergi gym pasal memang kena berjalan. Orang zaman sekarang terpaksa wujudkan tempat untuk berjalan. Hai, pelik bin ajaib. Baik. Jadi Ashabul Kahfi ni diciptakan oleh Allah Ta'ala, diceritakan dia berbolak-balik dan badan manusia perlukan pergerakan. Dan satu lagi fizikal yang ada pada Ashabul Kahfi ni, ketika mereka tidur, mata mereka terbuka. Itu juga salah satu penemuan sains, fakta sains bahawasanya mata manusia perlukan cahaya. Ya, kita ada satu kanta dalam mata ni, mata kita ada kanta, ya. Dia akan kuncup bila cahaya banyak, dia akan kembang bila tak ada cahaya. Jadi bila mana mata ni terbuka, kita tahu Ashabul Kahfi ni tidur 300 tahun. Bila tidur, badan tu diam, kaku, rosaklah badan. Jadi Allah Ta'ala takdirkan matanya terbuka, jadi cahaya masuk, dia kembang. Cahaya tak ada, dia kuncup. Jadi otot tu sentiasa bergerak. Dan sebab itu bila Ashabul Kahfi ni bangun tidur selepas 309 tahun, dan mereka bangun tidur dan mereka tanya sesama mereka, berapa lama kita tidur? Lalu sebahagian mereka mengatakan, yauman au ba'du yaum. Sehari atau setengah hari saja. Ya, sehari atau setengah hari saja. Dan itu membuktikan bahawasanya apa, perempuan sekalian? Bahawasanya tidur boleh memberi awet muda. Tidur yang cukup boleh beri awet muda. Jadi perempuan sekalian tak payah jogging lah, tidur je. Kalau tidur boleh memberi awet muda. 300 tahun hidup. Bukan sekadar hidup 300 tahun. Tak tua. Sebab dia bangun tidur. Kalau kita tidur, tetap mengalami proses penuaan, ya, ataupun kalau kita umur panjang, mesti ada penuaan. Tak perlulah 300 tahun Ustaz. 10 tahun pun nampak dah kedutnya. Ini 300 tahun bangun tidur. Berapa lama tidur? Yauman au ba'du yaum. Setengah hari ataupun sehari je. Maksudnya bangun tidur masih kekal muda remaja macam baru tidur semalam. Ya. Yalah, kalau kita jumpa orang 300 tahun, confirm tak kenal dah. Tapi budak-budak muda ni 300 tahun. 300 tahun masih muda lagi. Jadi selain kita nak faham itu satu bantuan daripada Allah, karamah daripada Allah. Maknanya orang biasa boleh dapat karamah. Wali Allah boleh dapat karamah. Karamah ni bahasa Arab, bahasa Melayu keramat. Keramat. Siapa duduk Datuk Keramat, dia banyaklah tu karamah dia. Ataupun lembah keramat. Dia ada lembah keramat, Datuk Keramat. Sebab saya duduk dekat sini, Hulu Kelang ni dekat dengan Datuk Keramat. So banyaklah Datuk Keramat, lembah keramat. Saya kalau ceramah kat situ, saya risau dalam ceramah kat masjid sini. Kenapa? Orang sini banyak keramat. Lembah keramat, saya panggil. Karamah. Baik, jadi orang biasa boleh tak dapat sesuatu yang luar biasa? Boleh. Dia dipanggil karamah. Karamah. Sebagaimana Ashabul Kahfi dapat bantuan daripada Allah Ta'ala tidur selama 300 tahun. Bukan sekadar tidur, malah tidak ada penuaan. Dan tidur ni perempuan sekalian pernah menjadi bantuan kepada Allah Ta'ala dalam sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Selain Ashabul Kahfi, tidur menjadi bantuan tentera Allah. Dalam sejarah umat Islam, tidur juga pernah dijadikan sebagai tentera. Apa dia? Ketika Perang Badar, umat Islam ditidurkan seketika sebelum berperang yang dipanggil tidur Qailulah. Ini satu fakta, siapa-siapa yang tidur Qailulah, dia akan dapat ekstra tenaga 40%. Daripada hari itu, dia akan dapat ekstra 40%. Bukan 20%, bukan. 40% siapa yang amalkan tidur Qailulah. Tidur Qailulah ni sebelum Zuhur. Sunnah tidur Qailulah ni sebelum Zuhur, sebelum gelincir matahari. Kalau Zuhur tu matahari tegak. Azan Zuhur je dia gelincir. Sebelum gelincir tu tidur. Tidur waktu tu lah. Sebab kalau tidur lepas Zuhur, selalunya badan penat. Kalau tidur lepas Zuhur, nak ke asar tu badan jadi penat. Tapi boleh juga, ada ulama kata tidur lepas Zuhur juga dianggap Qailulah, tak ada masalah lah. Dia tidur seketika di siang hari. Tapi yang afdalnya, ya, ini tambah dengan fakta sains, dia kata tidur sebelum Zuhur ataupun sikit Qailulah tu,
Tak perlu lama pun. 5 minit sudah memadai. 5 ke 10 minit. Maksudnya kita tersengguk tu tidur jap. Atau cakap jap, saya nak tidur. Duduk atas sofa, ya, pasang set jam, tidur. Mungkin kita sibuk, tapi kita ambil masa untuk rehat. 10 minit itu macam badan kita tekan button restart. Ya, power nap. Tekan button restart. Kita start balik, kita akan ada extra 40% energy. Macam badan kita rehat sekejap. Macam tu. Dalam perang Badar, tidur pernah menjadi bantuan. Menjadi tentera Allah Ta'ala pada umat Islam. Ditidurkan tentera Islam dalam perang Badar. Tidur bantuan Allah, tentera Allah. Dan tidur juga pernah Allah berikan kepada orang-orang yang keliling rumah Nabi SAW dalam peristiwa hijrah. Ya, ketika mereka nak masuk rumah Nabi SAW, Nabi angkat pasir dan Nabi tiup sembuh di atas udara. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Nabi pun tiup. Pasir itu dicampakkan ke udara. Orang-orang yang keliling rumah Nabi itu tak nampak Rasulullah SAW keluar. Sebahagian ulama mengatakan tertidur. Sebahagian katakan tak nampak. Tapi lebih kepada tidur lah. Sebab Nabi tetap keluar berjalan macam biasa. Jadi maknanya mereka tertidur. Mereka diberikan mengantuk. Alam mereka macam kita tengok cerita nasib Labu-Labi lah, ya. Yang ketika istana tu dikelilingi oleh pengawal-pengawal, datang si Labi, dia pun tiup nak pergi colek puteri raja. Siapa ke nama puteri tak ingat dah. Anak Haji Bakhil, ya. Tertidur semua. Jadi pemuda yang keliling rumah Nabi semua tertidur. Jadi tidur juga menjadi tentera Islam, tentera Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang taat pada orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lelaki pun tidur juga. Orang lelaki tidur masa khutbah Jumaat. Itu bukan tentera, itu bukan tentera. Itu saja cari pasal. Dia tahu orang tengah khutbah Jumaat, dia boleh tidur, ya. Dah lah makan pisang 3 sikat. Ya, lepas tu dia boleh tidur soft pertama. Dah lah tidur, air liur meleleh-leleh pula. Kita jadi khatib tengok, ya Allah Haji, air liur meleleh-leleh lah. Itulah tu, ya. Hajah-hajah semua kalau tengok suami kerja Jumaat, cuba tanya dia, abang, tadi khatib cakap apa? Awak mana tahu orang perempuan, walaupun saya tak pergi kerja Jumaat, saya tahu ni teks ada kat tangan saya. Awak kalau tak tahu, tidur lah tu. Betul. Kalau dia tak tahu, jawapan dia memang ada tidur. Tidur, saya tahulah pasal saya khatib. Nak tahan mata tu 15 minit yang paling genting bagi seorang lelaki adalah setiap kali hari Jumaat dengan khutbah Jumaat. Orang perempuan tak tahu. Orang perempuan dia tak tahu ngantuk masa tu. Ya Allah Akbar, itulah masa tidur yang paling syahdu sekali. 15 minit seketika mendengar khutbah. Baik. Jadi nak ceritanya Ashabul Kahfi Allah Ta'ala tidurkan. Dan betul lah tidur secara scientifically, nanti tanya suami. Secara saintifiknya boleh memanjangkan umur. Jadi orang yang kuat tidur. Dan bahkan orang yang kurang tidur boleh mati cepat. Kajian mengatakan orang yang kurang tidur, kadar kematiannya lebih cepat berbanding orang yang kurang tidur, orang yang lebih tidur. Sebab jantung dia kurang rehat. Ada orang dah lah siang kerja, ya, malam dia pergi main badminton. Lepas tu lepas main badminton meninggal. Ada yang siang Isnin sampai Jumaat kerja, Sabtu patutnya rehat, dia pergi maraton, heart attack, meninggal. Patutnya dia sihat lah pasal dia bersukan, tapi bersukan pun dia mati. Sebab apa? Sebab jantung tak cukup rehat. Dalam kaedah tidur ni, Jepun ada satu kajian dipanggil power, dipanggil deep sleep. Deep sleep. Deep sleep ni kadang-kadang kita tidur 6 jam, deep sleep kita mungkin 2 jam je. Kadang-kadang kita tidur 3 jam, deep sleep kita 2 jam. Deep sleep ni yang paling mahal. Deep sleep ni tidur yang dalam dipanggil. Tidur tu memang kalau tidur tu rasa di awang-awangan lah, kira macam tu. Tidur yang paling berkualiti adalah deep sleep. Ada orang tidur tapi otak dia masih bergerak. Orang yang selalu tidur dan dia bermimpi, maksudnya dia tak dapat deep sleep. Deep sleep ni dia tak mimpi. Tidur. Itu deep sleep. Kalau selalu bermimpi, maksudnya sebelum tidur tu dia bermikir benda-benda lain lah tu. Lepas tu betul tidur. Patutnya sebelum tidur kita berzikir pada Allah. Ingat pada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku mimpi berjumpa denganmu.
Ni tengah tidur, esok nak masak nasi goreng, nasi biryani. Esok kan nak beli bawang, nak pergi pasar. Saya kan mimpi kan macam kita kejar rimau, kena kejar mengkarung. Sebab tu sebelum tidur tu banyakkan istighfar, banyakkan selawat. Supaya kita tidur mimpi Rasulullah SAW. Salah satu sunnah yang dilupakan, salah satu benda baik yang dilupakan adalah minta pada Allah untuk mimpi jumpa Rasulullah SAW. Barulah ada peluang. Ni tak pernah bermimpi, tak pernah pun minta pada Allah nak mimpi jumpa Rasulullah SAW. Tiba-tiba nak mimpi, minta apa tidak? Mintalah, ya Allah izinkan aku bermimpi, berjumpa dengan kekasihmu Rasulullah SAW. Jadi nak dapat deep sleep ni sangat mahal. Sebab itu Jepun dia buat satu kajian, lepas tu dia keluarkan satu katil. Sebab tu katil dekat hotel-hotel, katil dia tebal. Dan katil tu dijual je. Katil yang tebal-tebal, yang mahal-mahal. Kadang-kadang katil tu sampai RM7,000. Katil tilam je RM7,000. Sebab tilam tu yang menyebabkan kita boleh dapat deep sleep. 2 jam. Kalau di hotel, katil tilamnya tebal-tebal. Sebab apa? Sebab nak beri manfaat bila orang datang hanya untuk singgah. Jadi dia akan dapat tidur yang berkualiti. Deep sleep dipanggil. Baik. Tidur yang dipanggil amik. Nauman amikan, tidur yang berkualiti lah. Jadi Ashabul Kahfi diberikan Allah Ta'ala bantuan, iaitu Allah Ta'ala berikan mereka bantuan tidur selama 309 tahun. Lalu mereka bangun tidur. Di saat mereka bangun tidur, mereka pergi ke pasar untuk cari apa? Cari makanan. Faba'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Lalu mereka menghantar seorang wakil anak muda ini dengan bawa duit, lalu pergi ke kedai-kedai di bandar. Dan di saat mereka pergi ke satu kedai, orang kedai tu tak nak terima duit mereka. Pergi ke kedai, orang tak nak terima duit. Pergi ke kedai satu lagi, orang tak nak terima duit. Barulah mereka sedar bahawasanya duit yang mereka bawa itu adalah duit kuno. Barulah mereka tahu mereka dah berada di zaman yang lain. Kerana duit itu telah duit yang berada di zaman yang lain. Jadi mereka dapat tahu mereka berubah zaman, dah tidur lama sebab duit. Sebab duit. Dan mereka pergi cari makanan apa, perempuan sekalian? Cari makanan yang paling baik. Duit. Dan akhirnya mereka masuk ke dalam gua dan mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mereka lah, seorang pemuda itu masuk dalam gua dan akhirnya semua mati serentak kerana orang-orang pada ketika itu sedang memburu mereka. Sebab mereka dah tahu ada pemuda yang dikhabarkan dulu telah hilang dan sekarang dijumpai balik. Perempuan sekalian, antara dipanggil hikmah daripada cerita Ashabul Kahfi ni, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ni mereka dapat bantuan. Macam mana kita nak dapat bantuan itu? Poin dia, adakah kita boleh dapat bantuan tu? Ya, boleh. Macam mana cara dia? Apa kelebihan Ashabul Kahfi ni? Yang pertama, Allah Ta'ala sebut innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka adalah anak muda yang taat pada Tuhan mereka. Wazidnahum huda, maka kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Maksudnya apa? Salah satu kriteria nak dapat bantuan Allah yang mudah adalah anak muda yang taat. Allah sayang orang yang taat, tapi Allah lebih sayang anak muda yang taat. Allah murka pada orang buat maksiat, tapi Allah lebih murka orang tua yang buat maksiat. Jadi maknanya tak boleh nak diambil keistimewaan anak muda yang taat kerana mereka Allah Ta'ala pilih. Kalau kita dulu, ialah kita pernah muda kita macam-macam kaedahnya, ya, itu masih silam. Dan sekarang kita jadi taat pada Allah Ta'ala. Ya, tapi nak menunjukkan bahawasanya mudahnya bantuan Allah itu datang kalau ada anak muda yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tanya, Ustaz, muda ni macam mana? Kalau saya perasan muda boleh? Perasan muda pun muda juga, ya. Muda ni berapa umur dia? Saya ni walaupun umur saya 70, tapi saya muda. Ya tak juga, ya. Walaupun umur dia, Ustaz, 30, tapi semua slow. Macam orang tua, Ustaz. Nampak? Jadi muda ni macam mana? Kalau kita tengok muda ni ketika Nabi SAW ditegur oleh Nabi Musa AS. Ketika Nabi naik langit yang ke
ke-6 dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Lalu Nabi Musa menangis. Lalu Nabi Muhammad SAW tanya, wahai Musa, kenapa kau nangis? Aku tak sangka aku berada di hadapan pemuda yang telah membawa umatnya lagi ramai di syurga berbanding diriku. Dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi disapa sebagai pemuda. Isra' Mi'raj tahun bila? Cepat. Isra' Mi'raj tahun bila? Berapakah umur Nabi ketika itu? Tak apa, jangan risau. Tok Guru saya pesan, kalau saya tanya memang saya kena jawab. Jadi saya jawablah. Jawapan dia 52 tahun. Kerana Isra' Mi'raj berlaku sebelum hijrah. Dan Isra' Mi'raj berlaku selepas dipanggil tahun kesedihan. 3 peristiwa berlaku serentak. Abu Talib mati, Khadijah wafat dan Nabi balik dari Taif. 3-3 ni menyebabkan tahun itu dipanggil tahun sedih. Disebabkan sedih, maka Allah hiburkan hati Nabi naik ke dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Tahun itu Nabi berusia 52 tahun. Kerana 13 tahun di Mekah baru hijrah ke Madinah. Itu cara nak fahamnya lah. Jadi maknanya pada usia 52 tahun masih digelar muda. Jadi tahniah pada semua yang 50-an. Jangan sedih, anda masih muda. Ustaz, patutlah saya rasa. Tak patut orang kata saya tua, Ustaz. Ya betul. 50-an masih muda. Itu yang haji-haji semangat. Muda lagi Ustaz. Muda haji. Oi, 50-an muda lagi. Muda. Alhamdulillah Ustaz. Jom. Haji-haji kalau dengar 50-an masih muda, terus rasa esok saya inaikan rambut hitam. Tak payah haji. Walaupun muda secara gelaran tapi rambut maintain putih tu. Sebab haram yang dah umur 50-an hitamkan rambut. Sebab nanti kan perasan lambat lagi mati. Jangan. Kalau dah putih, maintain putih. Ini pesan kat Ustaz Bang. Ustaz kata 50-an ni masih muda. Tapi jangan hitamkan rambut. Sebab maintain. Nanti kan abang lupa diri pula. Ya betul, laki ni kalau dah putih, kalau hitam, dia rasa dia macam 20-an. Tu laki. Hati-hati laki ni. Bahaya. Bahaya. Ada seorang tu, ada kawan saya cerita, dia cikgu sekolah. Masa ambil report card, ada budak dah satu ambil report card. Ada seorang tu datang tua, umur 70-an. Saya kata, Atuk datang ni ambil report card cucu, anak mana? Dia tu bapak dia. Bukan cucu, saya lah bapak dia. Pakcik umur berapa? Umur pakcik 75. Kahwin umur 65. Kahwin dengan orang muda. Masa tu isteri saya muda, masa tu umur dia 25. 65, 25. 40 tahun beza. Kenapa macam tu pula? Saya kahwin dengan nurse isteri saya. Maksudnya isteri sakit. Jadi adalah nurse jaga. Lepas dah jaga nurse tu sayang sangat, matilah ajah ni. Jadi suami tadi sebab nak kenangkan di situ, kahwinlah dengan nurse. Nurse tu pun dah anggap pakcik tu macam yelah, kahwin je lah, nak ceritanya kahwin. Tak kisahlah anggap macam mana pun. Kahwin dapat anak. La ilaha illallah. Maksudnya umur 68. Yang penting dia ibu tu kena muda lah. Pakcik ni umur 65. 65. 75 pergi ambil anak, ambil report card. Jadi kawan saya tu dia ustaz. Dia macam pakcik ni. 75 ingatkan ambil cucu. Rupanya ambil anak. Orang lelaki ni itulah, kalau dia perasan muda, betul-betul dia nampak dia muda. Baik. Itu nak cerita muda. Jadi 50-an itu benchmark muda lagi lah. Kalau kata 50-an dah nak pencen dah Ustaz, masih muda. Nabi SAW masih dianggap sebagai pemuda pada usia 52 tahun. Naik langit bertemu dengan Nabi Musa AS. Baik. Jadi prasyarat pertama ataupun dipanggil kelebihan pertama kalau nak dapat bantuan daripada Allah adalah innahum fityatun, anak muda yang taat. Satu. Yang kedua, macam mana nak dapat bantuan daripada Allah kalau kita tengok perspektif Ashabul Kahfi? Yang kedua, mereka amanu bi rabbihim, beriman pada Allah. Orang yang beriman pada Allah bersungguh-sungguh, sanggup berjuang mempertahankan agama Allah Ta'ala, sudah pastilah dia akan mendapat bantuan daripada Allah. Sama ada bantuan itu menang di dunia atau menang di hari akhirat. Jangan kita nampak tewasnya umat Islam di dunia, maka dia tewas segala-galanya, tidak. Sebab mereka sedang mendapat jalan pintas ke syurga. Macam di Palestin. Kita pun heran, kenapa dua orang ni tak melawan, tak bangkit? Tak, kemenangan yang Islam tawarkan adalah mati syahid ke syurga terus.
Sebab tu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Nabi kata orang-orang yang dibangkitkan di padang mahsyar lalu melihat orang yang pernah mati syahid ataupun orang yang menderita di dunia, mereka mendapat tempat yang lebih depan dan mereka cepat ke syurga. Lalu orang yang tidak diuji di dunia akan mohon pada Allah, ya Allah, alangkah baiknya kalau aku dulu di dunia kulitku ini digunting-gunting. Sebab mengharapkan agar dia diuji di dunia, agar dia cepat sikit di dalam syurga. Cepat bergerak kepada mahsyar, dia ke syurga. Nak digunting-gunting sebab nakkan sakit itu. Sakit di dunia menyebabkan kita lagi laju menuju ke syurga. Itu bahasa akhirat. Ketika kita di dunia, kita perlukan oksigen. Kita perlukan makanan untuk sihat, untuk hidup. Di padang mahsyar ceritanya lain. Di padang mahsyar kita akan minta pahala. Dapat satu pahala daripada anak, kita akan ambil. Dapat satu pahala daripada mak ayah, kita akan ambil. Dapat satu pahala daripada pasangan, kita akan ambil. Minta pada Allah, ya Allah, aku nak pahala itu daripada suamiku kerana dia tak pernah suruh aku semayang. Ya Allah, aku nak pahala itu daripada ayahku sebab dia tak suruh aku tutup aurat. Ya Allah, aku nak pahala daripada anakku sebabkan dialah aku kurang amal. Kita akan cari macam-macam asbab untuk ambil pahala daripada orang yang kita sayang di dunia. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana manusia lari daripada saudara mara dia. Wa ummihi wa abih, lari daripada mak dan bapa. Wa sahibatihi wa banih, lari daripada kawan dan anak-anak. Sebab apa? Sebab tak nak pahala direbut oleh mereka. Sebab kita terlalu banyak masa dengan mereka, jadi ada kebarangkalian pahala kita diambil oleh mereka. Jadi tak nak jumpa. Tak nak jumpa. Jadi orang yang hidup di dunia diseksa, mereka lebih cepat menuju syurga. Lalu faktor yang kedua untuk dapat bantuan daripada Allah adalah beriman kepada Allah. Dan yang ketiga, macam mana kelebihan yang ada pada Ashabul Kahfi yang menyebabkan mereka mendapat bantuan daripada Allah, iaitu mereka jaga makan. Fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah falyanzur ayyuha azka ta'am. Pergi cari makanan yang paling baik. Azka ta'am ni makanan yang paling baik. Maksudnya apa? Makanan tu mesti halal, apa lagi? Dia mesti tayyibun, halalan tayyiban, satu lagi dia mesti dimuliakan. Ini panggil kriteria makanan yang bagus. Apa dia? Halal. InsyaAllah kita tak akan kompromi pada makanan yang halal. Mesti cari halal. Haram saya tak makan. Tetapi kadang-kadang kita tak perasan. Halal memang halal tapi tak baik. Ashabul Kahfi cari makanan yang halal dan baik. Dan kita pun semua dituntut untuk cari makanan yang halal dan baik. Apa makanan halal tapi tak baik? Contohnya kalau kita dah ada, jangan risau. Tok Guru saya pesan, kalau saya tanya saya kena jawab. Jadi saya nak jawab sekarang. Pertama, kalau kita dah ada gout. Orang gout tak boleh makan apa? Kau tak boleh makan seafood, Ustaz. Kacang-kacang tak boleh. Lepas tu pula program Muslimat, program JNI pula, bila jumpa-jumpa makan pula sate nasi impit. Alamak, nasi impit kau kacang. Saya ni pantang tengok, tapi memang kena pantang pasal gout. Tak apalah Ustaz, saya segala ya. Kalau mati, mati juga ya, kata dia. Dia pun kekah kuih kacang tu, kuah kacang tu. Tiba-tiba dah gout masuk hospital. Mana Hajah tu? Dia masuk hospital Ustaz. Kita dah pesan dah jangan makan kacang, dia makan kacang. Kita dah pesan jangan makan seafood, dia makan seafood. Dia masuk hospital. Gout. Sebab itulah dipanggil halal dan tayyiban. Mesti halal dan baik. Ada makanan halal tapi tak baik pasal dah kena gout. Jadi ada benda makanan yang tak baik. Kalau ada resdung, ada makanan yang tak baik. Kalau, yalah baik ni bab afdal sahajalah nah. Afdal. Tapi di sana ada hukuman haram. Makanan tu memudaratkan. Walaupun halal tapi memudaratkan. Jadi tak boleh makan Kalau kita kecil manis darah tinggi, tak boleh. Kita kecil manis. Insulin tak ambil lagi ke hospital. Cucu datang bawa kek. Secret recipe. Happy birthday Tok Wan. Happy birthday Tok Wan. Tok Wan baru nak makan. Wan, insulin dah cucuk belum? Alah, Wan lupa lah. Wan jangan makan Wan. Alah satu suap je, tak ada apa-apa. Dia suap terus. Hilang mata hitam putih. Pasal apa? Sugar spike tinggi. 35 gula dia. Kalau tak ada insulin, janganlah makan kek secret recipe. Walaupun hari birthday sendiri. Bawa tenang. Wan, pergi ambil dulu insulin. Cocok baru makan. Ini tidak.
dia pergi makan, lepas tu hilang dah mata hitam, putih je mata dia. Jangan, itu dah tak baik. Walaupun kek tu halal, tapi dah tak baik. Bukan sekadar itu Ashabul Kahfi bukan sekadar halal dan baik, ada satu lagi elemen makanan yang perlu dilihat untuk dapatkan doa kita ni cepat Allah kabulkan. Salah satu faktor doa tertolak adalah bila makan yang haram. Tapi kita nak ekstra, halal, baik, dan satu lagi apa dia? Mesti makanan itu dimuliakan. Makanan itu makanan mulia. Ya, sumber makanan itu dimuliakan. Maksudnya makanan itu disulami dengan zikrullah. Sambil masak gulai itu subhanallah walhamdulillah. Pusingan pun pusingan tawaf. Saya ingat lagi masa saya nak masak tu, mak suruh masak. Kau masak tu kacau ikut pusingan tawaf. Jadi saya pun tengok mak tak ada. Woi, masak pusingan tawaf. Budak ni. Pusing itu tawaf tau. Kita kocak sini. Pusing pun kena tawaf. Pusing tu subhanallah. Basuh sayur macam mana? Basuh sayur, ya Allah, lembutkan hati anakku. Itulah elemen doa ketika masak ini hal. Sampaikan boleh mendidik anak. Ini ibu-ibu zaman dulu masak untuk anak-anak, sanggup pagi-pagi tu tak nilah, bangun awal hanya untuk masak. Ada nasi, ada ikan goreng, ada telur goreng, ada sambal tumis. Itu saya ingat lagi mak saya. Mak saya sanggup bangun awal hanya untuk masak sambal tumis, ada telur goreng, ada ikan goreng, lepas tu ada nasi, ada kicap. Itu sudah cukup. Saya balik sekolah, tengok buka tudung saji, ada makanan, makan tu. Nakkan mak tu masak, bismillah, ada selawat, ada zikir. Tapi sekarang mana ada masa nak masak? Sekarang ni mak pun sibuk kerja dah. Bapak kerja, mak kerja, semua grab je. Grab. Jangan kita ingat orang grab tu berzikir, ya. Persiapan tu tak tahu. Kadang-kadang kita pun kena pergi kedai mamak je makan. Mamak tu dia jarang berzikir. Saya tengok kedai mamak kadang-kadang ada Hindustan. Janam saat. Lagu Jahannam dia bagi. Lepas tu kita makan pula. Ya Allah, Jahannam anak kita. Pergi kedai lagu. Dah lah kedai pun lagu Jahannam. Makan pun tengok YouTube. Jahannam double trouble. Jadi sambil makan pun tak ada zikir. Sebelum makan tak ada zikir. Lepas makan pun tak ada zikir. Jadi tak ada elemen dimuliakan. Jadi 3 faktor untuk dapat bantuan daripada Allah. Ashabul Kahfi, muda, taat pada Allah, jaga pemakanan. Baik. Puan-puan sekalian, jadi Ashabul Kahfi ni ceritanya berkisah tentang fitnah pada agama. Dajjal akan datang apabila agama telah pun cabut daripada hati orang beriman. Ataupun umat ini telah pun nampak maksiat itu menjadi normal. Normalisasikan maksiat ini adalah penyakit yang mana Dajjal akan pastikan itu berlaku sebelum dia datang. Zaman sekarang kan orang dah biasa dah buat maksiat. Bukan kat Malaysia, Saudi pun dah okey dah disko. Dulu mana boleh Saudi disko. Jadi bila mana maksiat dinormalisasikan, alah biasalah ustaz. Alah dulu susah tau nak tengok anak perempuan keluar berduaan. Ada pun sangat jarang. Sekarang siap mak dia, kau ni bila nak dating? Pergilah dating dulu baru kenal laki tu. Kalau tak kenal kan macam mana nak bercinta? Macam mana kan nak kahwin? Anak perempuan tu pula pergi try laki untuk dating. Untuk cari jodoh. Tak ke pening. Makcik mana anak tu dia pergi dating. Dia pergi dating macam tu je. Kalau nak kahwin mesti dating dulu ustaz. Sejak bila pula kena dating dulu baru boleh kahwin? Dah jadi normal pula. Kalau tak serasi cari yang lain, calon lain. Kan ke pening dah sekarang ni. Mungkin tidak di sinilah, tapi ada sebahagian ni saya jumpa. Makcik, saya tak pernah dengar pula kena pergi dating dulu baru boleh kahwin. Patutnya makcik lah yang ada tengah. Sebagai perkenalan. Lah budak-budak sekarang ni ustaz, kita risau. Nanti kan kalau tak berdating kan, tak ada jodoh kan, tak berkahwin pula. Eloklah berdating dulu. Paling kurang kenal lah hati budi. Kalau baik kan on lah. Macam-macam ujian dunia ni. Jadi maknanya akhir zaman ni akan datang satu fitnah, iaitu fitnah pada agama. Jadi saya kira sampai di situlah dahulu
dipanggil perkongsian berkenaan pemuda Al-Kahfi. Jadi sekiranya ada soalan, saya buka lah beberapa minit untuk soal jawab. Kalau tidak, saya serahkan majlis kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jemaah, silakan tanya. Rugilah awak tak tanya. Susah ni kita nak jumpa Ustaz Sabran ni. Sebab biasa kita jumpa dekat TV Al-Hijrah je kan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Pemuda dalam gua tu dia bertiga ke Ustaz? Pemuda dalam gua 7. Bertujuh. Dia bertujuh orang. Dia bertujuh orang campur anjing dia seekor Ustaz. Anjing lah yang ke-8. Jadi masa dia balik ke gua tu selepas dia cari makanan tu dia mati kan, anjing tu dimatikan bersama masa tu juga? Ya, anjing tu pun dimatikan bersama. Masa dia keluar tu dia bawa anjing tu pergi cari makan Ustaz? Tidak, anjing tu duduk depan gua je. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Saya curious pasal Ustaz ada mention kalau Sayyidatina Khadijah wafat, tapi kenapa bila Ustaz mention pakcik dia Ustaz kata mati, kenapa tak wafat sekarang bersama sekali? Terima kasih. Okey, baik. Pakciknya mati, Khadijah wafat. Sebenarnya sama je lah maksudnya. Cuma kita wafat ni kita sebut orang yang baik lah. Ya? Ataupun sebab martabatnya tinggi di sisi Nabi SAW kita panggil wafat. Kalau mati ni maknanya orang tu bukan Islam lah. Itulah cari istilahnya. Sebab Abu Talib kan mati sebagai seorang kafir. Khadijah wafat sebagai seorang Islam. So ada perbezaan sebab beza akidah. Jadi kita sebut bezalah. Kalau kita orang Melayu, orang Islam kita panggil almarhum ataupun arwah. Kalau acong, kita tak panggil arwah acong. Boleh pula. Allahyarham acong. Tak boleh. Jadi ada beza sikit lah. Ya, Khadijah sebab isteri Nabi dan seorang Islam. Abu Talib mati sebagai seorang kafir. Baik, faham. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz, sekali lagi Ustaz. Dulu kan masa saya kecil muda-muda lah. Sekarang ni saya dah 70-an. Masa saya muda-muda dulu, kalau saya tengok kereta bawa apa orang kafir tu, dia tulis kereta mayat. Kan? Tapi mengapa ada di kereta jenazah? Mengapa dia naik jet dia? Sebab mayat tu macam hina sangat lah kot. Mungkin dia sudut bahasa lah. Bahasa jenazah ni secara umumnya dalam perkataan bahasa Arab lah merujuk kepada mayat. Mayat pun jenazah pun mayat. Cuma jenazah ni sepatutnya untuk orang Islam. Tapi sebab kita kan nak kena jaga bahasa lah, nak kena jaga hati lah. Mungkin begitulah kot. Baru ubah jadi event jenazah juga. Pun kita punya standard ni Ustaz. Dah menyamai dengan mayat tu tadi dah. Itulah. Jenazah tu rasa mulia. Ni lalu kereta mayat, kereta jenazah. Mungkin salah dari sudut orang tu lah. Patutnya nama penggunaan tu specifically untuk orang Islam je. Biasanya orang Islam tetap dipanggil kenderaan mayat, tapi mungkin sebab dia tulis tanpa kebenaran ke ataupun tak ada penguatkuasaan, mungkinlah. Itu khinzir dengan babi itu pun macam tu Ustaz. Panggil khinzir, panggil je lah babi. Memang dia babi kan Ustaz? Dia kalau babi, dia dalam hutan. Kalau dia ada satu lagi dipanggil penyondol, dia sondol sampah pagi. Ke tempat saya ni gurau-gurau ya. Tapi betul lah, ada babi ada khinzir betul. Baik. Ustaz. Ya, sila-sila. Apa pendapat Ustaz tentang sekarang ni istilah kafir tak boleh bagi untuk mereka yang kafir lah. Mereka minta kita mungkin dia orang non-Muslim kan. Sebenarnya istilah tu boleh je pakai, cuma dia orang trigger, tapi sebenarnya memang apply untuk mereka. Mereka bukan Islam, jadi kita panggil kafir lah. Kafir ni ada 4 kafir. 1, orang yang tak ada agama. 2, orang yang musyrikin, iaitu sembah selain Allah sebagai Tuhan, sembah busut, pokok, itu kafir juga. Yang ketiga, Yahudi Nasrani, mereka sembah Allah tapi caranya lain, mereka juga dipanggil kafir. Yang seterusnya orang yang terbatal akidah di kalangan orang Islam. Dia orang Islam tapi pada masa yang sama dia percaya jin, beramal dengan jin, bomoh,
beramal dengan nasi kangkang dan sebagainya, itu pokok letak tanggal, itu juga batal akidah, itu juga sepatutnya masuk kriteria kafir, batal akidah. Jadi sebenarnya memang boleh panggil kafir. Cuma macam tadilah, nak kena berlembut pula. Pendapat saya tetap kena panggil kafir lah. Cuma kalau sekadar nak jaga perasaan, nak ubah, itu saya rasa tak menjadi sesuatu yang berat untuk kita ubah, tapi tetap tak merubah title hakikinya sebagai seorang kafir. Gitu. Untuk jaga keharmonian je kan Ustaz? Ya, maksudnya nak jaga keharmonian lah. Tapi kita tak boleh lah. Untuk kita secara perbincangan di kalangan orang Islam, kita panggil dia kafir. Tapi untuk kita sembang dengan mereka, kita anggap not yet Muslim lah kot. Susah sekali Ustaz. Macam contohnya pisang lah Ustaz kan. Saya selalu ditegur oleh cucu-cucu saya. Bapa ni, kita ni biasa panggil pisang tu pisang keling kan Ustaz? Sekarang tak boleh panggil pisang keling Ustaz. Orang India marah. Makin naik lah. Mungkin kita maksudnya dah sampai ke tahap kita kena, mungkin dari sudut kemasyarakatan lah, mungkin nak fokus pada dakwah bilhal, dakwah secara akhlak. Mungkin itu menjadi asbab mereka sayang kita ataupun nak masuk Islam. Mungkinlah. Ya, itu mungkin ada kebarangkalian sahaja. Tapi ialah tidak merubah sesuatu hakikat. Kalau dia bukan Islam, maka kita panggil dia kafir. Dan sama juga lah, kalau binatang tu babi, kita panggil babi lah. Cuma cara kita cakap tu mungkin agak kasar. Macam tu je lah. Wallahu'alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi. Nak tanya kan Ustaz, memang hebatlah kisah Ashabul Kahfi ni. Adakah masa kita esok di Padang Mahsyar, boleh kita bertemu dengan pemuda tu Ustaz? Terima kasih. Baik. Soalan dia, adakah kita boleh bertemu dengan pemuda Ashabul Kahfi? Boleh. Boleh bertemu, tapi ramailah orang. Ramailah orang. Boleh nak jumpa. Nak jumpa sesiapa pun boleh. Tapi ramai orang. Macam tu. Kalau jumpa, Alhamdulillah lah. Kalau tak berjumpa, macam mana? Sebab ramai manusia yang berada di sana. Wallahu'alam. Baik. Saya pun ingat dah boleh habis dah. Ustaz nak tanya, kalau jumpa kat Padang Mahsyar ke jumpa kat syurga Ustaz? Sempat ke nak jumpa kat Padang Mahsyar? Padang Mahsyar boleh jumpa, tapi tak tahu jumpa ke tidak. Sebab kita berada di Padang Mahsyar 50,000 tahun lamanya. Kita nak jumpa dekat syurga je boleh Ustaz? Boleh. Nak jumpa di syurga pun boleh. Ustaz, satu lagi yang anjing dia tu, adakah dia termasuk antara haiwan yang makan masuk syurga juga? Haiwan yang tak dimatikan sebagai tanah dan sebagainya. Kan? Tak, haiwan semua akan menjadi tanah. Tapi melainkan kalau Allah izinkan untuk dia ke syurga lah, dan kita boleh minta je nak ada haiwan di dalam syurga. Tapi asas haiwan ni semua akan jadi tanah, yang tak ada pertanggungjawaban lah. Tapi tetap ada binatang. Kalau kita minta, ahli syurga boleh minta apa saja, dia boleh minta binatang dalam syurga. Wallahu'alam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ilmu yang bermanfaat pada kami semua. Semoga sentiasa dalam keberkatan Allah. Assalamualaikum. Amin. Salam. Baik. Kita boleh tutup Okey, jadi saya mohon tutup terus ya Ustaz. Alhamdulillah, usai sebuah pengajian tentang pemuda Al-Kahfi, Masya Allah, secara peribadinya padat dengan motivasi tentang matlamat kesungguhan untuk keberadaan kita di jalan dakwah ini. Semoga kita kekal bersungguh-sungguh dan mengutamakan kualiti dalam jalan dakwah ni. Hiduplah kita dengan tujuan kerana kita diciptakan untuk misi masing-masing. Alhamdulillah, sebuah pencerahan yang jelas dengan kelancaran, dan diharapkan agar kita semua Allah kurniakan kefahaman, lalu kita dapat beramal dengan ilmu yang kita perolehi pada pagi ini. Jazakallahu khairan katsira buat Al-Fadil Ustaz Haji Sabran Jamil bin Abdul Razak atas syuran ilmu dan pencerahannya kepada keluarga besar Gemenur Iman. Hanya Allah selayaknya membalasnya. Jazakumullahu khairan juga buat semua para hadirin dan juga pengifah istiqamah yang dirahmati Allah, juga yang terpilih para ahli tadbir urus Gemenur Iman yang istiqamah ini. Semoga Allah gantikan segala pengorbanan dan sumbangan kalian dalam jalan dakwah ini dengan limpahan kebaikan dan nikmat. Diharapkan kita semua terpilih lagi bagi mengimarahkan kuliah asar pada
pada 5.10 petang nanti bersama Al-Fadilah Ustazah Hajah Norliah binti Haji Kasmuri dengan pengajian fiqh kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i. Saya Adik Irma binti Sukir mewakili pihak pengurusan memohon ampun dan maaf atas silap dan kelemahan dalam mengecarakan kuliah kita pada pagi ini. Sebelum kita menamatkan keberadaan kita di Taman-Taman Syurga ini, saya mohon pimpinan bacaan tasbih kafarah dan suratul as daripada Al-Fadil Ustaz yang disegani sehingga kita bertemu lagi akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Al-Fadil Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.